Apa semua? Hai, Alhamdulillah Wani harap semuanya berjalan dengan lancar. Wani buat ni semua tak ada nak memburukkan sesiapa. Wani cuma nak bersihkan nama Wani dan nak betulkan jalan cerita yang sebenar. Tak nak terus jalan cerita tu terus bengkok. Kita nak jalan cerita tu lurus. Saya nak jalan cerita tu lurus. Okay, harap nak cerita kat luar sana jangan kecam saya, jangan judge saya. Korang kena kenal saya dulu baru korang boleh judge saya. Jangan judge melalui cerita sahaja. Okay, Assalamualaikum. Pada netizen kat luar sana, Wani harap korang janganlah cakap kau ni tak bersyukur, kau ni berusaha lah, takkan sampai mati pihak sana nak tanggung kau. Sebenarnya bukan Wani tak nak usaha. Bila contoh ibaratnya ayam tu terikat, ayam tu boleh tak pergi mana-mana. Bila kita terikat dengan sesuatu benda, susah kita nak buat itu, ini tak boleh. Nak pula kan kita tak tahu apa yang terkandung, apa yang mengikat kita tu kita tak tahu. Jadi ibarat cakap kau mati, apa yang kau fikir tu mati, macam tu buntu. Kau akan emosi, tekanan, rasa macam serabut macam tu. Jadi jangan kita judge, kau ni pemalas sampai mati nak orang tanggung kau. Tak, saya bukan jenis meminta dan saya tak minta pun jadi macam ni. Jadi korang jangan terlalu menghukum saya dan mendengar sebelah saja pihak kontrak yang tak betul antara dua belah pihak. Sebab kontrak tu berat belah sana. Saya ni jadi macam okey, kau nak buat apa pun kau tak akan berjaya. Gempar apabila gadis Malang Nurul Airawani Nazira Ibrahim atau lebih dikenali sebagai Wani Comel 23 tahun terpaksa bertindak menuntut pampasan sebagai ganti rugi kerana mendakwa tidak mendapat sebarang faedah seperti dijanjikan. Menceritakan lebih terperinci, Wani berkata pada Ogos tahun lalu, usahawan berkenaan tampil menawarkan pembiayaan bagi menjalani pembedahan barat serik serta mengikatnya sebagai duta produk pelansingan badan. Selepas menjalani pembedahan di salah sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur pada bulan Ogos 2019, saya telah didatangi wakil usahawan tersebut untuk menandatangani kontrak. Kontrak tu lebih belah sana. Apa isi kontrak tu dan diorang datang kat saya dan buka halaman yang sepatutnya saya sign saja. Saya tidak diberitahu dengan jelas tentang kandungan kontrak tersebut, katanya melalui petikan daripada M-Star. Akui Wani, dia menyedari kesilapannya menandatangani kontrak berkenaan tanpa mengetahui kandungannya. Namun janji tinggal janji apabila selepas pembedahan segala urusan pemeriksaan susulan dilakukan sendiri tanpa bantuan usahawan berkenaan. Malah ujarnya semua rekod kesihatan disimpan oleh usahawan tersebut dan dia tidak mengetahui status dan tindakan lanjut berkaitan kesihatannya. Saya memikirkan soal keluarga kerana pihak usahawan tersebut berjanji akan membantu saya daripada segi rumah, kereta dan belanja harian. Namun saya tidak menerima sebarang bantuan seperti yang dijanjikan. Lebih menyedihkan apabila saya cuma menerima bayaran kurang daripada RM1,000 selepas menghasilkan konten tentang produk pelancingan badan, kata gadis kelahiran Jerantut Pahang ini. Dalam pada itu, Wani turut memberitahu bahawa dia terpaksa membuat laporan polis untuk menjamin keselamatan diri selepas diugut wakil usahawan tersebut. Saya dimarahi hanya kerana menerima bantuan daripada pihak lain. Saya mengalami kemurungan disebabkan perkara tersebut selain turut dikecam dan dicaci netizen dengan tuduhan tidak berasas. Okay, harap netizen kat luar sana jangan kecam saya, jangan judge saya. Korang kena kenal saya dulu baru korang boleh judge saya. Jangan judge melalui cerita sahaja. Okay, Assalamualaikum. Ada yang menggelar saya sebagai tidak kenang budi, pemalas dan hanya mengharapkan bantuan semata-mata, katanya. Sementara itu, peguam yang mewakili Wani iaitu Haziq Aizuddin Subhi menyatakan pihaknya telah meneliti kandungan kontrak perjanjian tersebut dan mendapati ia hanya memberi kelebihan kepada pihak syarikat pengeluar produk itu sahaja. Kita sudah menyerahkan surat tuntutan kepada pihak usahawan kosmetik itu untuk menyelesaikan segala tuntutan yang dibuat dalam masa 7 hari menerusi perbincangan kedua-dua pihak. Kiranya tiada sebarang respons, kami tidak teragak-agak untuk membawa perkara ini ke mahkamah sebagai jalan terakhir, katanya. Sebuah sedikit penjelasan dari saya, Wani Comel, saya tidak minta dikecam dan dihina. Saya bangun demi maruah saya dan keluarga saya. Yang mana membenci saya, maafkan saya. Saya tidak mampu memuaskan hati semua pihak. Di sini ingin saya jelaskan hal-hal yang berkait kisah hidup saya, Wani Comel. Saya bukannya manusia yang tidak bersyukur seperti yang netizen kecam. Apa yang saya ketengahkan adalah hak saya. Jangan kerana nampak saya boleh berjalan dan terus nak menghukum kata saya tidak bersyukur. Orang luar tidak tahu cerita sebenar keadaan diri saya. Hanya nampak saya di media sosial dengan pihak sana. Hakikatnya realitinya jauh panggang dari api. Tiada mana-mana pihak yang mempengaruhi saya untuk tampil dan berkongsi kisah pada hari ini. Saya tampil disebabkan maruah diri saya dan keluarga yang semakin hari dihina, dikecam dan kami sekeluarga merasakan diri kami dipergunakan dan diambil kesempatan.
Saya hidup susah dan terikat dengan kontrak yang saya sendiri tidak tahu isi kandungannya, sehinggalah pihak dari sana datang tampil berjumpa dengan saya dan beri pada saya kontrak tersebut sebelum mereka mengoyakkannya. Hanya pada masa itulah saya dapat membaca isi kandungan kontrak tersebut dengan mencantumkan cebisan kontrak yang dikoyakkan. Jika ditanya kenapa dan mengapa saya menerima pelawaan pihak dari sana adalah kerana janji-janji mereka untuk bantu mengubah kehidupan saya dan keluarga saya hanya mengenangkan mak saya yang dah tua dan tidak sihat. Oleh kerana itu, saya fikirkan apabila menerima pelawaan dan ditawar peluang seperti ini daripada pihak sana, saya dapat bantu untuk mengubah kehidupan kami sekeluarga yang susah. Akan tetapi keadaan yang berlaku adalah sebaliknya. Saya hanya diberikan duit bayaran selepas buat konten sahaja. Manakala jumlah yang saya terima terakhir bulan Julai sebanyak RM350 secara tunai. Semua bayaran adalah secara tunai. Pihak sana ada melontarkan kenyataan bahawa saya tidak buat kerja sedangkan semua bukti kerja saya ada pada media sosial dan saya juga disuruh untuk membuat pelbagai gaya, kata-kata dan aksi untuk menjayakan setiap satu video. Masuklah video terdapat insiden saya menangis merayu-rayu yang kononnya saya meminta bantuan dari pihak sana. Saya tidak tahu apa-apa tujuan video tersebut. Saya turutkan saja permintaan mereka tanpa meragui tujuan sebenar mereka. Berkaitan pembedahan pula, ya, saya dibawa ke hospital untuk menjalani pembedahan dan saya tidak pernah sama sekali mendapat atau melalui sebarang rawatan susulan di hospital selepas pembedahan. Saya tak pernah tengok laporan atau rekod perubatan saya. Selepas dari saya buat pembedahan tersebut, tiada pihak atau wakil yang bertanya tentang keadaan dan kesihatan saya, termasuklah kesusahan hidup saya sekeluarga. Sehingga ke hari ini, bahagian perut saya akan merasa sakit dan pedih apabila saya makan dan nak tidur. Manakala hidup saya dan keluarga pula masih susah dan tiada apa yang berubah. Bagaimana saya nak sara hidup saya dan mak sentiasa bermain di fikiran dan pelbagai alternatif saya fikirkan tetapi terhad pada sumber yang saya ada. Saya tinggal di kampung jauh pengalaman, hatta untuk keluar ke pekan yang paling hampir pun masih jauh. Saya pernah terfikir alternatif seperti membuat online review, namun dalam masa yang sama saya khawatir tindakan tersebut akan melanggar kontrak. Jadi saya batalkan hasrat tersebut kerana memberikan saya masih terikat dengan kontrak. Saya juga telah diarahkan untuk tidak bercakap dengan sesiapa sahaja berkenaan hal yang berkaitan dengan kontrak. Saya dikecam pemalas, pengotor dan banyak lagi kecaman yang dihamburkan pada saya. Anda semua kini dah tahu apa yang saya lalui dan tiada faedahnya bagi saya jika menipu. Saya tak dapat apa-apa manfaat pun. Jika saya dapat undur masa kembali, saya akan pilih untuk tidak melalui semua ini. Saya sedih kerana maruah diri saya dan keluarga dihina-hina dan diinjak sewenangnya. Ya, memang kami orang miskin dan susah. Hingga terdapat masa kami tiada sumber kewangan langsung walaupun untuk mengalas perut. Saya tak pernah meminta-minta pada orang ramai. Kesusahan saya tidak pernah pihak sana endahkan. Mereka hanya datang apabila mereka mahukan saya buat video bagi tujuan konten untuk produk mereka. Saya tiada jalan lain dan terpaksa meminta bantuan NGO untuk membantu saya dalam hal ini. Pihak NGO datang berjumpa saya dan mereka sendiri menyaksikan sendiri keadaan daif saya. Mereka telah membuat keputusan pada masa tersebut untuk berjumpa dengan orang-orang kampung bagi menyiasat kisah dan hal berkenaan saya. Secara jujur, saya tidak minum produk tersebut sebagai rutin harian. Saya hanya minum produk tersebut di depan kamera sahaja. Selebihnya saya sendiri kawal pemakanan saya atau usaha saya sendiri. Macam saya katakan, jika saya dapat undurkan kembali masa, saya tidak mahu melalui pengalaman pahit ini. Biarlah keadaan saya macam dulu. Bila keadaan saya sebegini, saya dilemparkan dengan tuduhan-tuduhan rambang yang mengatakan saya tidak kenal budi, kacang lupakan kulit dan macam-macam lagi tuduhan tidak berasas. Dan saya lihat ramai yang mengecam saya di media sosial menghina fizikal saya. Pihak peguam yang dilantik NGO untuk mewakili saya akan mengambil tindakan pada semua akaun media sosial yang telah melontarkan komentar berbau hinaan, mengaibkan fizikal, keadaan saya dan keluarga saya. Saya juga akan membuat laporan polis pada mereka yang telah melakukan sedemikian terhadap saya. Urusan tersebut saya serahkan pada pihak yang lebih arif berkenaan hal ini. Terakhir sekali saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang menghina saya dan mengecam saya dengan pelbagai panggilan. Saya sedar saya orang kampung miskin susah dan semua itu saya layak dihina. Tak apalah, saya serahkan pada Allah Ta'ala. Allah itu tidak tidur. Doa-doa insan yang teraniaya tiada hijabnya. Nasihat saya pada mereka di luar sana, janganlah jadi macam saya yang terlalu naif dan terlalu percayakan golongan yang kaya hingga diri sendiri merana. Saya percaya pada perancangan yang Maha Esa dan saya akan terus berusaha sebaiknya. Kepada yang menyokong saya dan telah memberikan bantuan, saya ucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Saya tidak tahu siapa dan berapa ramai yang bantu. Tapi saya pasti pencipta saya tahu segalanya dan saya akan terus mendoakan kebaikan kepada semua, baik kepada individu yang membantu maupun mengecam saya. Apa pendapat anda? Dah tonton, jangan lupa like, komen dan share ya.